segmen kisah seram. Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan sambung lagi kisah Abang Jamil. Ini adalah episod yang ke-6 dan yang ke-7 daripada karya Rashid Salim. Kisah yang ke-6 ini bertajuk Terkenangkan Abang Jamil. Pak Deris ada tanya aku, apa pasal aku termenung sorang-sorang selepas makan? Aku pun jawablah, tak ada apa-apa pun. Biasalah tu, selepas makan ni sat rokok. Lantaklah orang nak marah pun. Tapi, aku duduk kat kawasan luar. Mana ada orang lain yang makan kat meja aku makan tu? Malam ni, aku sendiri. Kamal tak ada. Kamal dah pesan awal-awal. Esok kena settlekan hal tu. Aku dah kongsi dengan dia apa yang Leila bisik dekat aku siang tadi. Itu pun selepas Leila dah beredar. Sengaja Leila je nak bagi Kamal cemburu dan tertanya-tanya ada apa yang dibisikkannya. Cuma itulah, kena sound stepek oleh Leila yang mengatakan otak letak dekat kepala lutut. Itulah yang Kamal agak hangin tu. Novelis duk cari idea nak menulis ke? Usik Pak Deris. Aku sengih je lah. Padahal kepala otak aku ni duk fikir nasib Abang Jamil tu. Pak Deris tak tahu siapa Abang Jamil sebab aku tak pernah lepak dengan Abang Jamil dekat warung ni. Cuma aku je suka datang sendiri dekat sini. Taklah Pak Deris. Kepala aku ni duk fikirkan masalah orang. Balasku sambil sorong tangan ke mulut sedut rokok. Pak Deris duduk di sebelah aku. Dia gosok-gosok belakang aku. Sabar orang muda. Jangan difikirkan sangat masalah orang. Tenang-tenang dulu. Apa ceritanya, Mat? Kongsi dengan aku, ujarnya. Hei, nak ke tak nak aku kongsi dengan dia ni? Aku fikir sejenak. Kongsi je lah. Lagipun bukan luak kalau aku cerita. Masalah sihir. Inilah bangsa kita. Asyik sihir menyihir je tahu. Tak ada benda lain nak buat. Banyak pula masa nak menyihir tu. Bebelnya. Sabarlah Pak Deris. Tadi Pak Deris juga minta orang sabar. Aku terkejut lah sebab dibebel dalam nada yang agak keras juga. Aku bukan apa, Mat. Aku tak suka. Tadi siapa yang kena sihir tu? Kawan akulah Pak Deris. Kawan yang mana satu ni? Dia ingin tahu. Tapi kalau aku cakap pun bukan Pak Deris tahu. Adalah. Aku mengelak. Seperti apa yang aku katakan sebelum ni, Pak Deris ni bukan orang veteran. Tapi panggilan dia, orang panggil Pak Deris sebab lagak dan gayanya macam orang veteran. Ujar orangnya bukan separuh abad pun lagi. Dan dia orang kampung aku. Memang dia panggil aku Mamat. Aku dikenali Mamat. Aku tak nak ulang banyak kali ya. Nama Rashid Salim tu nama sebenar aku, okey? Kalau kau tak nak bagi tahu tak apalah. Tapi bagaimana nasib dia sekarang? Nasib malang Pak Deris. Ada di ward mental. Tapi dia sebenarnya tak mental. Cuma kena gangguan tu. Pak Deris, waktu aku dengan member aku lagi seorang pergi siasat dekat rumah dia, benda tu ada tau. Seriau aku rasa. Dekat-dekat je dengan aku. Bulu rumah aku tegak gila. Tapi aku hairan. Tak pula dia nak rasuk aku, ujarku panjang lebar. Memanglah seriau kalau dah ada dekat mata. Cuma hantu ni tak attack orang tau. Dia hanya perbodohkan kita je. Mana boleh dia nak sentuh-sentuh kita ni, melainkan kalau dia rasuk orang lain dan orang tu apa-apakan kita. Balasnya. Tapi hantu barat hebat. Boleh je bunuh orang. Itu cerita. Hantu memang tak boleh bunuh orang lah, Mat. Kau jangan percaya sangat benda-benda karut. Mereka tu semua hanya nak menakut-nakutkan kita je. Yang terjadinya kes kematian dah memang ajalnya. Gangguan-gangguan tu untuk melemahkan tubuh seseorang manusia.
Kalau diri tak kuat, maka segala benda yang nak perdajalkan orang mudah masuk. Apa yang Pak Dris maksudkan? Aku sebenarnya agak kurang jelas di atas apa yang dia sampaikan. Beginilah Mat. Apa yang berlaku tu juga dengan izin Allah. Makhluk tu juga makhluk ciptaannya. Aku tak cakap hantu lah, sebab hantu tak ada tertulis dalam kitab. Yang ada hanya jin dan syaitan. Mereka inilah yang menyerupai sesuatu yang mengerikan. Orang kita duk sebut hantu-hantu. Itulah ulasnya. Aku cucuk sebatang lagi rokok. Rasa tak puas dengar diskusi Pak Dris malam ni. Sebelum kedai ni ramai orang, baik aku pasang telinga dulu, dengar apa yang dia nak katakan. Nanti kalau dah dia mula sibuk dengan kerja, tak ada can aku. Jadi kes hantu cekik orang tak wujud lah ya. Tu semua manipulasi otak. Mereka berjaya masuk dalam kepala kita dan mewujudkan segala imej-imej yang mengerikan. Sebab tu ada orang yang kena sakit macam Lela tu Mat. Skizofrenia. Yalah, aku akui benda tu ada, tapi kita kena kuat, tutur Pak Dris. Wajahnya serius. Tapi Lela tu lain Pak Dris. Dia selalu dengar suara halus, tokok aku. Yelah, tapi seumpamanya lah, balas Pak Dris. Sekarang ni Pak Dris, aku nak selamatkan member aku yang terkena sihir tu. Bawa dia pergi berubat lah dengan orang pandai. Masalahnya dia ada di ward mental tu. Tak ada sesiapa yang beri cadangan dekat kau ke sebelum ni? Ada. Boleh diguna pakai, jawabku. Orang yang aku masukkan adalah Lela. Dia dah bagi cadangan yang lebih bernas. Tak payah nak susah-susah pun. Dris! Tiba-tiba nama Pak Dris dipanggil. Pak Dris minta diri. Dia nak kena masuk ke dapur. Aku angguk sajalah. Selepas tu aku toleh ke kiri. Alangkah terkejutnya aku. Aku nampak, biar betul ni. Cepat-cepat aku bangun. Abang Jamil, panggil aku kepada seorang lelaki yang baru saja berlalu meninggalkan kedai. Saat aku pegang bahunya, lelaki itu pun menoleh. Bukan. Minta maaf ya bang. Aku ingatkan dia tadi. Buat suspend je. Malu pun ada juga. Aku ni pun satu. Dia kan ada dalam wad. Takkanlah keluar macam tu aja. Tapi tadi memang real punya nampak susuk tubuh Abang Jamil. Lalas bukan. Aduh. Tak apalah. Yang penting esok ada kerja yang mesti aku bereskan dengan Kamal. Secepat mungkin ni, insya-Allah. Saudara, untuk siri yang ketujuh, kisah Abang Jamil ini bertajuk Tidak Lama Lagi. Bila aku up cerita pasal Abang Jamil dekat grup Facebook aku, ramai yang tertanya-tanya apa yang berlaku sebenarnya dan nak tahu apa yang Lela bisik pada aku dengan Kamal. Bukan susah pun. Lela bagi tahu benda baik kat aku untuk selamatkan Abang Jamil tu. Lela kata, buat apa susah-susah nak pergi colik? Pergi je jumpa doktor dan ambil cop pelepasan dari pihak polis. Sebab kes sakit mental ni memang ada kaitan dengan keselamatan. Jadi jaminan polis amat diperlukan. Betul juga apa yang Lela katakan tu. Perkara ni aku beritahu juga pada Kamal dan dia kata, apa salah aku tak terfikir macam tu ya? Macam mana kau nak fikir macam tu Mal? Kau hanya fokus nak tangkap polong tu aja, tapi kau tak fikir bagaimana cara yang betul, ujarku pada Kamal. Sekarang ni follower aku di Facebook dah tahu bagaimana cara nak keluarkan Abang Jamil dari hospital tu. Lela ni bijak orangnya, tapi dah ada penyakit skizofrenia ni, apa boleh buat? Alhamdulillah dia dapat kawal dan ikut nasihat doktor untuk makan ubat. Kini tinggal untuk dapatkan Abang Jamil saja. Dengan itu, aku dan Kamal akan bertindak sebagaimana Lela katakan. Easy kan? Tak payah nak serabut. Bukannya doktor tu harimau nak terkam aku dan Kamal. Mereka pun manusia juga, mestilah faham keadaan Abang Jamil tu. Lagipun kalau cara moden tak dapat nak selesaikan, mungkin cara tradisional mampu menyembuhkan Abang Jamil. Kamal tanya aku, bila nak pergi?
Aku jawablah, aku nak selesaikan beberapa perkara dulu. Nanti aku ikut dia. Dia kata Abang Jamil mesti diselamatkan. Ya, itu aku tahu. Tapi takkan lari gunung dikejar. Aku tangguhkan sekejap sebab aku nak settlekan urusan keluarga dulu. Keluarga aku tak boleh abaikan. Nanti lain pula jadinya. Mujurlah isteri aku faham dan tak terlalu mendesak. Dia pun tahu hobi aku ni suka menulis. Cuma dia cakap, jangan terlalu masuk dalam cerita seram. Sebab dia sendiri pun naik seram bila aku mengigau waktu tidur. Dia yang cakap, aku mana sedar. Dalam keadaan gitu, aku suka update perkembangan cerita Abang Jamil ni dalam grup Facebook. Jadi ramai yang nak tahu. Oleh itu, aku tak naklah tinggalkan mereka tertanya-tanya lama. Rasa bersalah lah pula. Begitulah jadi penulis som-som kuku ni. Tapi aku bersyukurlah sebab mereka setia. Susah nak cari peminat setia ni. Kalau ada, mujurlah. Termenung aku sekejap sambil isap rokok. Bini aku tegur, tak nak pergi lagi ke? Aku pun jawab, nanti abang kontak Kamal. Dia masih mengajar tu dekat sekolah. Lepas waktu persekolahan baru pergi. Tiba-tiba aku dengar macam ada satu suara bisik-bisik dekat telinga aku. Jangan sibuk-sibuk, katanya. Aku dah tak sedap hati dah ni. Aku terus call Laila. Bini aku tegur lagi. Kenapa bang? Aku giling kepala. Laila, waktu kau mula-mula nak kena sakit skizo, memang kau selalu dengar suara bisik-bisik ke? Aduh, bertambah risau aku jadinya. Adakah aku pun akan jadi macam Laila? Bang, isteri aku tegur dari belakang. Aku yang berdiri di muka pintu rumah terus menoleh. Kenapa? Soalnya. Macam tadi, aku giling. Aku tak beritahu pun apa yang aku rasa tadi. Sebenarnya, aku juga tertanya-tanya apa punca sebenar skizofrenia ni. Baiklah saudara, kita akan sambung kisah Abang Jamil ni di episod yang seterusnya. Terima kasih. Bye-bye.